Aisyah ni dah terbayangkan wajah sosok kebaya merah tadi dengan muka yang sangat mengerikan, matanya yang terjegil dan lidah dia yang sedikit terjelir. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Kali ni kan, aku nak cerita satu kisah seram mengenai seorang pramugari dan kejadian ni terjadi di KLIA, iaitu Kuala Lumpur International Airport. Siapa yang pernah ke KLIA 1 ni, korang mesti boleh dapat bayangkan suasana dekat sana. Nak lagi kawasan parking dia yang jauh terpisah dengan main building. Kalau waktu siang maybe kawasan parking tu taklah menyeramkan sangat, tapi kalau waktu malam dia punya aura, vibe seram tu mesti akan terasa sangat. Dan aku yakin bila malam je kawasan parking tu mesti akan jadi sangat-sangat sunyi sepi. So cerita aku pada kali ni memang ada kaitan dengan parking yang ada dekat KLIA 1 ni. So without wasting any time, let's get started. Kejadian seram ni terjadi sekitar tahun 2000 dan pada masa tu KLIA 2 memang tak wujud lagi. So dekat KL cuma ada satu airport je lah, KLIA 1 yang lama tu. So pramugari ni dia bekerja dekat Airlines Malaysia lah. Pada masa tu dia dah bekerja sebagai seorang pramugari dah hampir 2 tahun. Kerja sebagai seorang pramugari ni waktu landing dia memang tak menentu. Kadang waktu pagi, kadang-kadang tu waktu petang, kadang-kadang lewat malam dan memang tak menentu lah. Even company dia telah menyediakan pengangkutan untuk pulang ke rumah, tapi dia ni, pramugari ni dia tak nak. So untuk memudahkan cerita, aku akan gelarkan dia sebagai Aisyah. Bagi Aisyah, dia lagi selesa untuk drive sendiri balik ke rumah sebab jarak airport dengan rumah dia memang tak jauh, dalam 15 minit je. Selama dia bekerja dekat situ, dah macam-macam pengalaman seram ataupun cerita mistik yang dia selalu dengar. Bermacam-macam cerita seram yang Aisyah ni selalu dengar tentang KLIA. Kadang-kadang tu ada cerita di mana dia pernah dengar ada orang tu, benda tu ikut orang tu balik ke rumah. Ada yang kena ganggu dekat kawasan parking dan macam-macam lagi. Mengikut cerita asal, tapak KLIA di dulu adalah penempatan orang asli. So nak dijadikan pada satu hari tu, masa dia nak kena ganggu pada lewat malam tu, pada hari tu dia telah dipanggil untuk bertugas menggantikan seorang kru yang telah MC. So sebagai seorang pramugari dan pramugara, diorang memang kena standby lah kes-kes macam ni. In case ada kru yang kena MC, so diorang terpaksalah standby untuk gantikan kru tadi. So dia pun menjalankan tugas dia macam biasa dan menggantikan kru yang MC tadi. Tapi flight dia pada kali ni hanya dalam kawasan domestik je, so dia tak perlulah tidur dekat hotel, kat mana-mana. Tugas dia pada hari tu berakhir agak lewat malam dan bagi Aisyah benda tu adalah benda normal. Kereta yang dia drive pagi tadi untuk datang ke airport, dia telah parking dekat kawasan basement dekat KLIA. Biasanya Aisyah ni kan dia akan parking kereta dia dekat tempat lain, tapi pada hari tu nasib dia tak berapa nak luck, yang mana kawasan tempat dia selalu parking tu penuh. So dia terpaksalah parking dekat kawasan basement. So dia terpaksalah parking dekat kawasan basement yang agak jauh dan lengang. Masa tu jam dah menunjukkan pada pukul 2 pagi. So dia pun berjalanlah perlahan sambil menuju ke arah kereta dia dengan tarik beg troli. Pagi tu angin agak sejuk dan mula berkabus, ditambah lagi dengan aircon yang ada dekat airport tu. Dia pun melangkah perlahan sebab keletihan dan kemudian dia pun tekanlah butang lift dan masuk ke dalam lift untuk ke basement. Terbuka je pintu lift tu, dia nampak kereta dia sayup-sayup je dekat hujung parking dan cuma ada beberapa buah kereta je dekat situ. Lampu dekat parking tu pula asyik berkedip-kedip, lagilah menambahkan suasana seram tu. So dia pun berjalanlah sambil menarik beg troli dia tadi. Suasana dekat situ memang sangat-sangat sunyi dan sepi. Cuma kedengaran bunyi tapak kasut dia tak dan bunyi troli kena tarik. Tinggal beberapa langkah je Aisyah dengan kereta dia, tiba-tiba Aisyah ni terdengar tak bunyi tapak kasut tumit tinggi. Macam ada seseorang dekat belakang dia. Bila dia toleh, tak ada sesiapa, melainkan dia seorang je dekat situ. So dia pun berjalan dengan cepat untuk sampai ke kereta dia. Lebih kurang 50 meter dia dengan kereta dia, kedengaran lagi bunyi tapak kasut tumit tinggi tu. Tak. Bunyi tu seolah-olah mengejar dia dari belakang. Masa tu Aisyah ni dah tak boleh fikir dengan waras dan perasaan takut tu dah mula menyelubungi diri dia. Betul ke apa yang aku dengar ni? Ke aku halusinasi je? Bila Aisyah ni dengar bunyi tapak kasut tadi tu, dia berhenti dan dia menoleh ke arah belakang. Tak ada sesiapa. Tiba-tiba ada satu bayangan hitam melintas tengah laju. Dan pada masa ni lah Aisyah ni rasa macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan dia. Dalam keadaan takut tu, Aisyah ni mula baca ayat kursi. Masa dia tengah baca tu, dia terdengar dari jauh bunyi hilayan gelak tawa. Lagilah Aisyah ni kalut mendekati kereta dia. Dia pun buka handbag dia dan mencari kunci kereta. Masa dia tengah cari-cari kunci kereta dalam handbag dia, pada masa ni lah ada seseorang telah
menepuk bahu dia. Tapi Aisyah ni dia tak respon, dia tak nak peduli dah. Bila Aisyah ni dapat kunci kereta, dia buka pintu and then dia campak beg dia ke dalam kereta dan dia pun masuk ke dalam kereta. Dekat dalam kereta dia pun cubalah cari CD Al-Quran dan memasang ayat-ayat Quran dalam kereta. Aisyah ni pun segeralah drive kereta dia dan memandu keluar daripada basement tadi. Masa kereta dia tengah bergerak membelok ke arah keluar basement, dia ternampak ada satu susuk tubuh lengkap berpakaian baju pramugari berwarna merah. Dan pakaian tu hanya dikenakan pada zaman dulu je. Pada masa ni Aisyah cuba untuk mengawal diri dia daripada menjadi lagi huru-hara. Apa yang lagi menakutkan, susuk tubuh tadi telah melayang-layang ke arah sisi kereta Aisyah. Wajah dia memang sangat-sangat mengerikan dan susuk tadi tu memandang dia dengan pandangan yang tajam. Setelah dia drive keluar daripada basement tu, Aisyah ni ternampak ada satu kumpulan geng-geng teksi yang berkumpul dekat satu tempat. So adalah pemandu-pemandu teksi ni yang tengah-tengah lepak, yang tengah hisap rokok, sembang sementara diorang tunggu diorang punya penumpang keluar daripada airport. So Aisyah ni decide untuk berhenti dekat situ sebab dia nak tenangkan diri dia. Tapi mata Aisyah ni dia tak lepas memandang ke arah pokok yang rimbun yang berada di tepi bangunan parking. Sekali lagi Aisyah ni ternampak susuk berkebaya merah tu masih lagi ada dekat situ. Dia pun cepat-cepat ambil phone dia dan menghubungi kawan dia. Hello, kau kat mana? Kau boleh datang ke sini tak? KLIA Sekarang Ayo, urgent, please. Okay, thank you. Masa tu dia ni memang dah tak boleh fikir dengan waras dah. Perasaan takut dan trauma tu masih menguasai diri dia dengan sangat kuat. Even ada pemandu teksi yang lepak-lepak dekat situ, dia masih lagi takut untuk buka pintu kereta dan keluar daripada kereta. So dia tunggu kawan dia dalam kereta sampailah kawan dia sampai. Aisyah ni cuba memandang sekali lagi ke arah tempat yang sama di mana susuk merah tu berada. Tapi nampak gayanya susuk berkebaya merah tu dah tak ada lagi kat situ. Setengah jam lepas daripada tu, kawan dia pun sampai. Malam tu dia balik dengan kawan dia, manakala kereta dia pula dibawa ataupun dipandu oleh adik kawan dia. Sebab dia memang dah tak ada kekuatan langsung untuk drive balik ke rumah. Sebenarnya kawan dia ni memang tak tahu apa yang terjadi dekat dia sebab Aisyah ni tak buka mulut lagi. Bila dah sampai dekat kawasan pekarangan rumah Aisyah, kawan dia pun tanya, "Kau kenapa tadi? Takut semacam macam aku tengok. Ada apa-apa ke jadi tadi? Cuba cerita kat aku." Tak ada apa-apa lah. Aku okey je. Cuma aku rasa penat sangat sampai aku rasa macam aku tak boleh nak drive balik ke rumah. Sebab tu aku minta kau hantar kan. By the way, thank you so much for helping. So Aisyah ni pun masuklah ke dalam rumah dan dia pun membersihkan diri dia apa yang patut. Masa dia dekat dalam bilik air tu tengah mandi, tiba-tiba lampu bilik air dia terpadam. Dia ingat kejadian seram tadi tu akan berakhir dekat KLIA je. Tapi rupa-rupanya benda tu tak biarkan Aisyah balik dengan dalam keadaan yang tenang. So Aisyah pun kalut-kalutlah keluar daripada bilik air dia dan memasang CD Al-Quran. Jadi bila dia dengar orang mengaji, so hati dia jadi tenang sikit. Tiba-tiba grill tingkap dia ni telah diguncang dengan sangat kuat oleh sesuatu. Dah lah grill tingkap kena gegar. Lepas tu Aisyah ni terdengar pula ada bunyi hilayan tawa daripada luar rumah dia. Masa tu Aisyah ni memang dah takut separuh mati. Dia terus berlari dan berselubung di bawah tutup. Tapi benda tu semakin galak. Makin benda tu tahu yang Aisyah ni memang dah jadi sangat-sangat penakut, makin sakan benda ni mengusik Aisyah. Masa Aisyah ni tengah berselubung dalam tutu dia tu, Aisyah ni dah terbayangkan wajah susuk kebaya merah tadi dengan muka yang sangat mengerikan, matanya yang terjegil dan lidah dia yang sedikit terjelir. Agak lama juga Aisyah bersembunyi dalam tutu tu. Sampailah Aisyah ni mendengar lawan azan subuh telah berkumandang dan barulah gangguan tadi berhenti. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang enjoy dengan cerita seram aku tadi. Dan pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang aku akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.